فإنهم إنما فعلوا تلك الأفاعل وحولوا على الناس بتلك التهاويل وكذبوا تلك الأكاذيب لينالوا جانبا من الخطام من أموال تضام الأغتام وبهذه من أموال الطغام الأغتام من أموال الطغام الأغتام وبهذه ذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف على قبور وبلغت مبلغا عظيما حتى بلغت غلاة ما يوقف على مشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين ولو بيعت تلك الخبائث باطلة لأغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء وكلها من نذر في معصية الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية الله وهي أيضا من النذر الذي لا يبتغى به وجه الله وقد قال صلى الله عليه وسلم النذر ما أبتغي به وجه الله بل كلها من النذور التي يستحق بها فاعلها غضب الله وسخطه لأنها تقضي بصاحبها إلى ما يقضي به اعتقاد إلهية في الأموات من تزلزل قدم الدين إذا لا يسمح بأحب أمواله وألصفها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالما نعوذ بالله من الخذلان ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل ولا يكاد ولا كاد فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء وكيف رمى بهم في هوة بعيدة بعيدة القعر مظلمة الجوانب فهذه مفسدة من المفاسد رفع القبور وتشييدها وزخرفتها ويخصيصها وتجصيصها ومن المفاسد البالغة إلى حد Bismillah. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, maka sesungguhnya mereka apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu dan mereka menakut-nakutkan manusia dengan tahawil,
minta tahjul lah dengan hal-hal yang mengarut-karut-marut ni. Okey. Dan mana tadi Ustaz? Oh, mana tengok kat mana perkataan tadi ya. Okey. Dan menakut-nakutkan mereka dengan hal-hal yang ketakutan tersebut dan melakukan pembohongan ke atas mereka dengan pendustaan-pendustaan tersebut, maka mereka akan mendapat keuntungan daripada hal tersebut, daripada peninggalan yang ditinggalkan tadi kambuh tanam dalam kubur tu. Ini Imam Syaukani bercakap konteks zaman dia. Depa nak memuliakan, kalau orang tu mulia, cara kalau macam kubur tu nak dijadikan satu kubur macam keramat lah. Cara dia adalah korek, tak berikan harta benda yang paling kita sayang, tanamkan kat situ. Itu zaman Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Jadi maka mereka ni dapat lah kata peninggalan ni, hak yang tukang tipu, hak duk berdiri tepi-tepi kubur tadi, lepas tu hak yang seolah-olah tokoh besar, agamawan besar, yang duduk kat duk wukuf kat situ, yang duk iktikaf kat situ semua, duk berdiri kat situ, duk sapu sana sapu sini, dan demikian juga pengikut-pengikutnya yang cuba menakut-nakutkan, sebarkan maklumat-maklumat bagi orang percaya. Tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat keuntungan. Sebab tu dia kata apa? Dia kata minal hatami amwalit tagham min amwalit taghamil aghtam. Peninggalan daripada harta-harta at-tagham. At-tagham ni apa? Al-ahmaq, si bodoh. Si bodoh. Maknanya orang bodoh. Orang bodoh pergi bagi harta dia, korek lubang tu, letak kat situ. Yang dapat apa dia? Hak penipu-penipu dia tadi. Hak yang duk takut-takut dengan dia tadi. Dia akan dapat semua. Dan at-tagham al-aghtam. Al-aghtam ni apa? Man la yusihu syai'a. Orang yang tak faham apa. Dia bodoh yang tak faham apa. Dia hanya ditakut-takutkan. Bahkan ada yang bodoh tak faham apa ni, bukan dia tu perangai tak bagus ke apa, dia ni baik, dia jahil, tukir, tak tahu apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tertipu dengan cerita-cerita yang mengarut, bersangka baik pula kepada si mati. Oh, dia ni orang yang soleh, orang yang dahsyat apa semua ni, alim besar dan sebagainya. Macam kita katakan kalau kat Penang ni Nagor lah, Nagor. Padahal buat main tanah daripada India ya. Keramat tu. Jadi keramat, jadi dipercayai. Orang pi bernazar, orang pi beriktikad dengan kepercayaan yang pelbagai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kemudian dia kata di sini, dan wa bihadhihi zari'ah al-mal'unah. Dan peluang yang mereka dapat, yang dilaknat ini, dan wasilah iblis ini yang mereka telah menggunakannya, maka banyaknya harta-harta yang diwakafkan di kubur tersebut. Cara kaedah iblis lah, tipu orang, takut-takutkan orang, bagi orang percaya, orang pun boleh jadi syirik kerana mempercayainya. Cara dan ruang, peluang yang kau ambil ini, sebenarnya kaedah yang diguna pakai oleh iblis. Dan lama-kelamaan harta tu jadi banyak, sehingga dia jadi terlalu mahal. Apa yang diwakafkan di atas, maknanya kalau lagi masyhur kubur tu, lagi banyak, lagi tinggi nilai harta wakaf. Dia tengoklah, kubur ni Tok Syekh ni dia tak berapa lama sangatlah dia ni. Dia tak berapa lah alim sangat, tapi duk zikir itu ada jugalah. Yang Tok Syekh tu jangan main-main dah. Dia kata. Lalu pun memang belum rumah dah. Dia boleh main dalam mimpi, dia boleh pesan. Nak pergi mana habang, nak sampai ke salam dekat Nabi habang, dia duduk bergembira dengan Nabi di atas. Cerita-cerita. Ni cerita-cerita mengarut dia, bang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bila cerita-cerita yang macam ni ada, dia bergantung pula. Lagi masyhur kubur tu, maka lagi banyak harta yang diwakafkan. Bila lagi banyak harta yang diwakafkan di situ, lagi tinggi nilai dia. Okey. Kemudian, yang mana dia kata, kalau sekiranya dihimpun semua yang diwakafkan,
maka sudah tentu akan dapat menyara seluruh ahli-ahli kampung yang besar daripada kampung ataupun tempat-tempat tinggal orang-orang Islam. Tu dengan duit tadi ni, pergi letak kat kubur, tak tahu buat apa, lebih baik guna duit tu untuk sara sekampung orang Islam dengan perkampungan yang besar. Dan kalau sekiranya dijual tempat simpanan yang batil itu, habais dia bagi tempat simpan, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan kayakan dengannya berapa ramai daripada kalangan fakir miskin. Dapat tempat tu bernilai. Okay? Dan sesungguhnya semua ini merupakan nazar pada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nazar. Kan orang bagi duit tu dia nazar lah. Ada nazar dengan dia sembelih kambing, lembu ke apa ke, ada nazar dengan dia letak duit. Okey. Seperti mana ada kan kalau orang nak pergi berjalan belah barat tu, buat wish. Entah bodi awak kupang. Nambung, koin, masuk dalam tu. Kira wish tu sayang tak sangka lah bini dia. Pelik orang kata buat ni. Ini masalah lah, dia buat benda-benda lagu tu. Maknanya keburkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia benda tu bukan menjanjikan apa-apa kebahagiaan dalam rumah tangga pun. Betul apa sekali? Okay. Kemudian kita di sini telah sahih daripada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak boleh melakukan nazar dalam hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia merupakan juga daripada nazar yang bukan bertujuan untuk mendapat keredaan Allah. Nazar tak boleh melakukan maksiat. Satu lagi, yang dia dah buat nazar tu, dia bukan nak dapatkan keredaan Allah, dia nak dapatkan keredaan si mati yang tak boleh mendatangkan apa-apa manfaat dan tak boleh menolak apa-apa mudarat dalam hidup dia. Clear? Okay? Dan sesungguhnya kata Imam Syaukani di sini, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang lain, nazar ini adalah apa-apa tujuan untuk mencapai apa yang Allah nak. Keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Kerana dengan nazar itu dia akan menjadikan tuan yang bernazar itu cenderung kepada membina akidah. Membina akidah. Orang bernazar ni, okay, kalau dia nazar kepada benda yang salah tadi ni, kepada si mati tadi dan sebagainya, dia cenderung kepada akidah ketuhanan, maknanya ta'abudiyan kepada si mati tadi ni, yang mana ia akan menggoncang pegangan agama dia. Sebab dia bergantung pada siapa? Dia bergantung pada si mati, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tidaklah dia mengizinkan ataupun memberikan harta benda yang paling dia cintai, yang paling dia sukai, yang paling dekat di hatinya, melainkan kerana syaitan telah tanam di dalam hatinya kecintaan dan sifat memuliakan dan sifat mensucikan kubur itu dan tuannya, dan berlebihan dalam i'tiqad tentang kelebihan kubur itu dan kelebihan tuannya, yang mana ma la ya'ud bihi ila al-islam saliman, dia tak akan kembali kepada Islam dalam keadaan yang selamat. Na'udzubillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kegagalan tersebut. Dan tidak syak lagi bahawasanya kebanyakan daripada mereka ini tertipu sebenarnya. Okey, mereka ni tertipu. Dan kalau ada orang lain datang minta jumlah dan nilai nazar seperti mana yang dia bagi dekat kubur tadi ni, yang tidak mampu mendatangkan apa-apa kebaikan dia, sedangkan orang lain minta untuk ke jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ke jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takkan buat pun. Hak yang tak ada apa ni dia pergi bagi sumbangan pelik-pelik. Hak yang orang mai buat betul-betul nak membangunkan ekonomi orang Islam, nak bagi kayakan orang-orang fakir dan miskin, nak berikan hak-hak mereka, sumbangan kepada mereka, dia tak mau, dia pergi duk cari kat kubur tadi. Yang tu yang kita duk sembang kat luar tadi, duk pergi cari makam. Dia ada travel hak bawa orang pergi melawat makam.
Tuan-tuan dan puan-puan, ziarah kubur ni sunnah Nabi. Saya tak kata saya anti ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ziarah kubur sunnah Nabi. Kita bukan larang orang pergi ziarah kubur. Masalahnya bila engkau berniat ziarah kubur tu untuk memuliakan tuan punya kubur dan sebagainya, untuk mengambil tabarruk, bertawassul, beristighasah dengan tuan punya kubur, sampai pi cari entah apa entah Syekh Bahlul mana. Dia sebut nama dalam YouTube, tengok lah. Syekh Buhlul, Al-Imam Buhlul. Jadi dia kata jangan dok panggil sangat Bahlul tu nama imam besar. Kita ni yang pergi duk cari ni buat apa benda-benda lagu tu? Tuan-tuan, puan-puan sekalian, cari hadis-hadis Nabi, satu ke dua ke hadis Nabi yang Nabi arahkan para sahabat pergi cari makam-makam ni untuk memuliakan mereka. Ya, Nabi ziarah makam, hatta Nabi ziarah makam ibunya sendiri, Nabi SAW. Nabi ziarah makam syuhada Uhud, ya Nabi ziarah. Tapi pernahkah Nabi SAW melakukan seperti mana yang mereka lakukan pada hari ini? Mencari-cari di mana tempat kematian, di mana tempat ditanamnya, kononnya dilabelkan sebagai wali, apa, wallahu a'lam, cerita yang mana yang benar, kita tak tahu apa pun. Kesahihannya tak tahu. Nabi tak pernah hantar sahabat-sahabat pergi cari. Yang Nabi hantar pergi runtuh buang tempat mereka-mereka yang dijadikan sebagai sembahan, dijadikan sebagai pemujaan, kononnya mendekatkan orang dengan Tuhan dan sebagainya. Tak, Nabi suruh pergi runtuh habis. Jadi ini hal yang saya kira sangat jelas dijelaskan. Maka lihatlah, kata Imam Syaukani, bagaimana ila aina, sampai ke mana permainan syaitan terhadap mereka, dan bagaimana setan melontar mereka. Lontar mereka dengan permainan dia ni, main jauh-jauh macam kita katakan, ambil kan orang duk main anjing tu, orang bagi baling pirin tu, main baling pirin tu je anjing pun lari. Lagu tu piligan apa semua sampai hujung. Ni syaitan lontar lagi jauh, nak bagi lagi jauh daripada agama. Muzlimatul jawani, maknanya gelap, segala sekeliling pun gelap. Nak pulang balik macam mana pun tak tahu. Ini merupakan keburukan yang berpunca daripada raf'ul kubur. Daripada apa? Meninggikan kubur, mengindahkannya, mencantikkannya, dan melakukan apa ni? Pengubah suaian di atasnya, simen dan sebagainya. Dia mula daripada tu je, mula-mula dia. Memang Syaukani bawa kita sampai kebarangkalian yang berlaku, yang dia tonton di zaman dia. Dia kongsi dengan kita. Dia cerita ni tahun bila ni? Hampir 300 tahun lebih lepas. Kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang Imam Syaukani kata ni betul ke tak? Mungkin tak ada, kita tak dengar lah orang pergi tanam rata dekat kubur. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia jadi supplier bina kubur tu. Dia jadi supplier perindahkan, perelokkan kubur tu. Dia bayar kepada penjaga kubur tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia bayar kepada tok syekh yang mendakwa, kata kami mai kat kubur ni lah apa semua, jumpa wali-wali, bertemu dan sebagainya. Itu yang dilakukan dan itu realiti yang berlaku. Buat travel agency pergi cari mana-mana kubur. Tuan-tuan, pergi Mekah, Madinah pun dah cukup. Cukup. Tak payah pergi cari kubur-kubur ni, dia tidak memberikan apa-apa manfaat. Tuan punya kubur sendiri tak mampu menjanjikan apa-apa manfaat dan mudarat kepada kita. Nabi sendiri tak mampu, apatah lagi mereka-mereka yang kita tak kenali pun latar belakang sebenar mereka. Wallahu a'lam. Wa min al-mafasid al-balighah ila haddin yurma bi sahibihi ila wara'i ha'itil Islam wa yulqihi ala ummi ra'si ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين أن الكثير منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يجوزه من المواشي فينجروه عند ذلك القبر متقربا به إليه راجيا ما
يضمر حصوله منه فيهل به لغير الله ويتعبد به لوثن من الأوثان إذ إنه لا فرق بين التحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثنا وبين قبر لميت يسمونه قبرا ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئا ولا يؤثر تحليلا ولا تحريما فإن من أطلق على الخمر غير اسمها وشربها كان حكمه حكم من شربها وهو يسميها بالاسمها بلا خلاف بين المسلمين أجمعين ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العبادة عبده تعبد الله عباد العباد لها ها؟ العباد تعبد الله العبادة لها. Aduh, tak nampak. كالهدايا والفدية والضحايا فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به وهذه عبادة لا شك فيها وكفاك من شر سماعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقرى في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر يعني بكرا وشياها رواه أبو داود وإسناد الصحيح عند أنس بن مالك. Dan di antara keburukan-keburukan yang melampau yang menjadikan seseorang itu terkeluar daripada dinding Islam dan melempar ataupun melontarkan ia lebih daripada apa yang sepatutnya dia berpegang dengan agamanya, yakni apa yang sepatutnya yang berada dalam agamanya, dia terkeluar daripada agama dia. Sesungguhnya sebahagian besar daripada mereka akan datang ke kuburan itu dengan sebaik-baik haiwan yang mereka miliki, haiwan belaan, haiwan ternakan. Dan yang paling daging yang paling terbaik daripada mawashi ini haiwan gigi empat ni lah, kambing, lembu, kerbau, fayanharuhu inda dzalikal qabr, depa sembelih kat kubur tu bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Imam Syukani bercakap di zaman dia, hari ni ada ke tidak? Berapa ramai orang pergi buat korban dekat keramat-keramat sembelih kambing semua di pulau besar dan sebagainya. Saya pernah jumpa dengan seorang ni, dia ni pembekal, supplier, bukanlah sole distributor pun, tapi dia supplier tangkai. Tangkai pun ada supplier. Dia supplier tangkai-tangkai yang buat dengan paku tu, dia buat macam aluminium. Okey. Dia buat dengan paku. Paku, dia jadilah bentuk-bentuk dia. Berapa? Dia supplier. Antara yang top supplier dekat bangsar dia lah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Apa dia buat? Dia cakap kat saya terus terang, dia cakap kat saya. Saya sembang, saya pergi makan kat kedai dia ya. Lepas dia cakap tu saya tak makan dah. Pasal dia buat sup sedap, sup rusa, sup kambing, tepi jalan dia buka kedai tepi jalan, gerai tepi jalan. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tengok saya tanya, ni abang dia apa ni? Dia kata ni saya supply, kat sini saya. Ni tangkai ni orang panggil apa? Pelari.
Saya duk pergi Pulau Besar kata. Beberapa tempoh sekali saya duk pergi, kita buat korban selalu. Saya duk bawa kambing pergi sana. Kita nak makan apa? Tak makan dah kedai dah. Bukanlah kita menghukum kafir manusia, tak. Mungkin dia buat benda tu sebab dia jahil. Ada pembimbing dia yang tidak amanah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi kita sebagai orang yang faham, dia ni duk sembelih, buat korban kepada kubur. Untuk berkat, untuk lariskan perniagaan dia. Kita pergi duk support. Baik kita makan kedai orang bukan Islam, lagi bagus bila makan tempat dia. Orang bukan Islam tak apa, dia memang bukan Islam dah. So, sembelihan lain cerita lah. Sembelihan dia tak sembelih, tak boleh lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab ini benda syirik akidah. Lagi ramai pergi kedai dia, lagi dia percaya benda tu betul. Ini problem dah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kemudian, dia kata di sini, kat mana tadi? Okey. Dia sembelih dekat kubur bertujuan untuk mendekatkan diri dan maka dia ditakut-takutkan dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia seolah-olah menyembah dan menyembah kubur tersebut dan seolah menjadikan kubur tersebut sebagai berhala. Mungkin ada orang kata tak, dia tak jadikan kubur tu berhala. Kata Imam Syaukani, dia kata sesungguhnya dia kata tidak ada beza antara sembelihan yang disembelih dekat kubur, sembelihan yang disembelih untuk batu, yakni berhala, mansubah, batu yang tertegak yang dinamakan berhala, dengan sembelihan yang disembelih untuk tanah yang dinamakan kubur. Ada beza. Ni sembelih untuk kubur, yang ni sembelih untuk berhala. Matlamat dia apa? Yang ni nak redha berhala, yang ni nak redha orang dalam kubur. Berhala boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Di sisi kepercayaan kita, berhala tak boleh buat apa. Okey? Lagi orang ambil video, lagi jadi lagu seorang ustaz tu kena tak pasal-pasal. Kita cakap kepercayaan kita. Ini hak kita untuk menyatakan kepercayaan kita. Berhala di sisi kita tak boleh buat apa-apa. Orang mati boleh buat apa dekat bawah? Tak boleh buat apa. Sama tak sama? Al-Imam Syaukani kata sama ya. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Dia kata hanya semata-mata kerana beza pada nama tidak la yughni minal haqqi syai'a. Hanya semata-mata kerana beza pada nama, pada hakikat sebenarnya tak beza sedikit pun. Hakikat dia sama. Dan dia tak memberi kesan yang ni halal, kat kubur ni halal, yang kat sana haram. Sama saja hukumnya, haram belaka. Sama seperti dia kata orang yang menamakan arak bukan dengan namanya dan meminumnya. Ni bukan arak ni teh tarik halia. Dah ini yang masuk. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh tak baik. Dia kapan sedangkan dia duk pegang gelih arak ni. Dia bukan arak. Siapa kata arak? Dah ada dah. Hang bubuh nama apa pun hakikat sama ke tak? Hakikatnya sama. Sama seperti hukum ini. Dan dia kata kana hukmuhu hukma man syaribaha. Hukum minum arak tu, hukum minum ayak tu yang arak tadi ni, yang dia bubuh nama selain arak, dia bubuh botol lain, dia bubuh packaging lain dan sebagainya, hukum dia sama walaupun nama dengan nama yang berbeza. Tanpa khilaf di sisi seluruh kaum muslimin. Kata Imam Syaukani. Dan kemudian dia kata tidak syak lagi bahawasanya sembelihan merupakan salah satu jenis daripada jenis-jenis ibadat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya beribadat kepadanya melalui cara sembelihan. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah dan lakukanlah ibadat korban sembelihan. Satu ibadat yang besar. Afdhalul hajj al-'ajj was-sajj, kata Nabi. Semula-mula ibadah haji adalah ibadah haji yang ada padanya suara kuat ketika bertalbiyah dan juga yang ada padanya sembelihan haiwan korban. Sembelihan haiwan. Maknanya haji tamattu, ada sembelihan. Okey, jadi maknanya sembelihan ini salah satu cara mendekatkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Raya kurban. Man arada an yudhiya ataupun man istata'a an yudhiya wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang dia mampu untuk buat ibadat kurban,
namun dia tak buat, jangan sama sekali dia mendekati tempat kami bersalat. Nampak? Jadi maknanya sembelihan ini dia ada hubung kait dengan ibadat secara langsung. Sama seperti dia katakan hadiah, fidyah, sembelih hadiah ni sembelih bukan hadiah, sembelih haiwan haji tamattu' ni semua ni. Okey, ataupun fidyah kita buat kesalahan, kita bayar fidyah dengan sembelihan haiwan korban, ataupun dhahaya haiwan korban biasa, yang mana tujuan dia kata asalnya nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia kata dalam topik ini, maka dia kata orang yang menggunakan konsep ini, konsep sembelihan ini, untuk mendekatkan diri dengan kubur, yang mana penyembelihnya tidak tukang sembelih ni tadi ni, ataupun tukang yang bagi korban kambing tadi ni, ataupun haiwan apa-apa haiwan ni, tidaklah ada padanya objektif, melainkan objektifnya untuk memuliakan kubur tersebut dan berniat kubur itu keramat. Maknanya mendatangkan kebaikan kepada dia dengan sembelihan tersebut. Okay? Dan hasil daripada sembelihan tersebut wastijlabal khair, maknanya dia boleh mencapai kebaikan daripadanya. Wastidfa' syar'an ataupun wastidfa'u asyarri, dan dapat menjauhkan keburukan daripadanya. Dia niat itu. Konsep ini sebenarnya ibadat juga. Memang nama ibadat pun, sebab dia bersifat taqarrub, mendekatkan diri dengan sesuatu, itu ibadat. Tapi ibadat di sisi Islam mendekatkan diri dengan siapa? Allah. Ibadat di sini mendekatkan diri dengan kubur, yang mana dia sebenarnya syirik. Wa kafaka min syarri sama', memadai kamu dengan mendengar keburukan tentangnya. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata dia. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis, la aqra fil Islam. Tidak boleh ada sembelihan di sisi kubur di dalam Islam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu hal yang serius, kita jangan buat main-main, jangan buat ambil rendah. Sebenarnya sebab tu saya katakan memerangi syirik ini tugas utama sebenarnya. Dia bukan tugas sampingan. Orang duk nampak benda-benda lain, orang duk nampak benda GST lah, nampak benda hudud dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda yang paling besar sekali gerakan dakwah Nabi SAW adalah memerangi syirik. Saya tak kata benda itu tak penting, dia akan jadi seiring dengan kehidupan. Tapi keutamaan yang mana? Perangi syirik. Syirik ni boleh merosakkan manusia. Syirik ni boleh melemahkan manusia. Tengok, harta pergi bagi kat tempat lain. Kalau hang kayakan, bangunkan ekonomi kaum muslimin, berapa ramai dah yang boleh kaya? Nak dapatkan ayat untuk guru, bayar beratus ribu. Saya tak kata mana-mana. Ni saya bagi contoh. Memang ada pun yang jenis-jenis lagu tu, jenis ayat liang beli ayat untuk guru, ayat gigi lah, ayat nulah apa semua. Pergi duk sibuk duk cari. Lepas tu duk cari benda-benda yang pelik-pelik, nak pergi beli janggut Nabi lah. Kemudian sibuk nak pergi cari mana-mana ada yang kaitan dengan Nabi, nak pergi cari rata ceruk. Kemudian nak pergi cari apa dia? Benda-benda Quran paling kecil di dunia lah, apalah. Nak buat apa Quran paling kecil? Nak apa? Nak buat apa? Ni kita sampai tak faham. Dia syok. Tak boleh ni. Ini, oh sayang. Ni Quran tu. Orang Quran lah besar tu buat hang tak baca, pergi cari Quran kecil. Hang tak boleh tengok hang dengan dia pakai kantor semua. Suruh terbakar. Jadi ini dia punya mentaliti dia dah rosak dah, cara pemikiran dia tak ini sebenarnya bersalahan tuan-tuan dan puan sekalian. Lepas tu ada satu jenis ni lagi. Dia duk syok kitab dia tu kitab lama. Kitab tak boleh, bukan lagi saya merujuk pada kitab kuning. Kitab kuning tak ada masalah, kuning biar dah kuning pun. Ni pun warna kuning kan. Tapi maksudnya kitab dia tu lama. Nampak buruk, ada cari, tulis tahun berapa 70-an, ada tulis tahun 300 200 tahun lepas, buruk apa semua, buka-buka. Oh ini bagus ni, berkat. Saya tak pasal orang dah tu.
Quran lagi lama lah. 1400 tahun lepas. Tahun lalu. Sahih Imam Bukhari lagi lama tu. Pada kitab ni. Bukan masalah ilmu dalam kitab tu. Mungkin tak ada, mungkin ilmu dalam kitab tu pun betul. Tapi masalahnya dia bertabarruk nak ambil berkat dengan hanya kerana kitab tu koyak anak-anak makan buruk 200 tahun lepas. Ha ni bayang kitab ni. Dia punya tak sihat sebenarnya mentaliti macam ni. Tuan-tuan, saya cukup keliru kawan-kawan tak tengok ni kitab lama, ni kitab lama. Dia bukan soal kitab tu lama, dia bukan soal lawan kitab siapa lama. Dia sekarang ni soalnya isi kandungan yang ditulis tu. Siapa penulisnya? Bila zaman dia? Pasal apa kitab-kitab macam ni Ibnul Qayyim mati berapa, hampir 700 tahun dulu. Kitab dia baru pasal apa? Pasal apa? Ada jawapan? Cuba bagi jawapan. Pasal apa? Ya. Kaum muslimin mengambil manfaat daripada tulisan ini. Yang kita hang lagi lagu tu pasal tak ada siapa nak tengok. Tu bahasa mudah dah lah. Letak kata kat dia, maknanya orang tak apa nak tengok. Pasal apa Sahih Bukhari berapa ratus puluh kali cetak, pasal apa? Baru sentiasa Sahih Bukhari, pasal apa? Orang selalu merujuk Al-Quran, pasal apa nak kena ada kelang cetak sedangkan dulu zaman Nabi tulis atas batu dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin. Dia bukan berlawan kitab siapa lagi lama lagi buruk tak. Ha? Tuan-tuan, dia melihat kepada hujah. Wallahu a'lam. Terus. Wa ba'da hadha kulliha fa'lam bima suqnahu min ad-dalalati ma huwa kal tawtidi laha wa ma huwa kal khatimati takhtimu biha al-bahtha yaqdi ablagha qudaa wa yunadi arfa'a nidaa wa yadullu awdaha dilalatan wa yufidu ajla mufadi anna ma rawahu sahib al-bahri an al-imam Yahya ghalata min al-aghalit al-ulama wa khata'un min jinsi ma yaqa'u lil mujtahidin wa hadha sha'nul bashar wal ma'sumu man 'asamahu Allah wa kullu 'alimun yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ma'a kaunihi sallallahu alaihi wasallam a'damil a'immati insafan wa aktharuhum tahriya lil haqqi wa irshada wa ta'sira ولكننا رأيناه قد خالف من عداه بما قال من جواز بناء القباب على القبور ورددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله رد إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة والمنادية بالأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي عنه واللعن لفاعله والدعاء عليه واشتداد غضب الله عليه مع ما فيه ذلك من كونه ذريعة إلى شرك ووسيلة إلى خروج عن ملتي كما أوضحناه فلو كان قائل بما قاله الإمام يحيى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قولهم رد عليهم كما قدمناه في أول هذا البحث فكيف والقائل به فرد من أفرادهم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما عرفنا كما عرفنا كما عرفناك ذلك فهو رد على قائله أي مردود عليه. والذي شرع للناس هذه شريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون بحث يقتدي به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما، بل ما وقع منه من الخطأ بعد توفيه Mana? توفيه Mana kat mana ni? من خطأ بل ما وقع منه من الخطأ من الخطأ بعد توفية الاجتهاد. توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرا ولا يجوز لغيره أن يتابعه عليه. وقد أوضحنا هذا في أول البحث بما لا يأتي تكرارا له بمزيدة فائدة. وأما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال باستعمال المسلمين ذلك ولم ينكروه فقول مردود، لأن العلماء المسلمين ما زالوا في كل عصر يرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن من فعل ذلك. Okey. Maka selepas apa yang dijelaskan tadi, ketahuilah apa yang disampaikan dengan dalil-dalil dan yang seumpama dengannya sebenarnya merupakan penutup. Penutup dekat Nabi dah ni. Okey. Dan wa ma huwa kal khatimah. Penutup yang akan menutupi bahas ini, perbincangan ini. Yang mana dia mencapai penjelasan yang ataupun seruan yang setinggi-tinggi seruan, okey, dan yang merupakan petunjuk sejelas-jelas petunjuk dan memberikan faedah semanfaat mungkin, sebaik mungkin, okey, iaitu apa penjelasan, apa petunjuk yang kita dapat, apa seruan yang kita dapat, bahawasanya apa yang diriwayatkan oleh sahibul bahr, pengarang kitab Al-Bahruz Zakhar, iaitu Al-Imam Ahmad ibn Yahya Al-Mahdi. Okey. Yang mana diriwayatkan daripada Imam Yahya tentang keharusan membina binaan di atas kuburan itu, kubah dan sebagainya, meninggikan kubah dan sebagainya. Pandangan itu, statement itu merupakan satu kesilapan daripada kecelaruan ulama. Cara Imam Syaukani dia kata. Dan merupakan satu kesalahan yang ia merupakan sebahagian kebiasaan daripada apa yang berlaku terhadap golongan-golongan yang berijtihad. Inilah membuktikan seseorang itu manusia. Yang maksum itu hanyalah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang alim itu diambil pandangannya, perkataannya, dan juga pada masa yang sama ada kalanya ditinggalkan perkataannya. Ma'akaunihi dan pada masa walaupun pada masa yang sama rahimahullah ini yakni merujuk pada Imam Yahya adalah di antara imam-imam yang sangat insaf, yang sangat merendah dirinya, munsif. Dan juga dia di antara banyak imam-imam Zaidiyah, dia di antaranya yang sentiasa berusaha mencari kebenaran, mencari petunjuk dan penjelasan. Akan tetapi apabila kami melihat statementnya telah menyelisihi selain daripadanya, iaitu statementnya tentang keharusan bina kubah di atas kubur, kami telah merujuk perbezaan pandangan itu, statement beliau itu, kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kami rujuk, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka kami dapati di dalamnya, dalam Al-Quran dan sunnah, apa yang telah kami bentangkan, okay, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kefahaman yang betul, okay,
Ablagha dilalah ni maknanya dia ada dalil, terjemahan dalil, maksud dalil, keberhasilan daripada dalil tersebut. Dilalah dia, petunjuk dia nak pergi ke mana maksud dia. Okey, pun dah sampai. Dan seruan yang sangat tinggi, seruan apa? Suaran dengan suara larang daripada perkara tersebut. Al-mana', larangan daripada perkara tersebut. Wan nahyu, nahi pun maksud larangan daripada perkara tersebut. Dan juga laknat ke atas pelakunya. Okey. Dan ditambah di sini doa keburukan ke atas pelakunya. Dan kemudian kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat murka. Dan pada masa yang sama dia merupakan laluan mudah untuk menjadikan seseorang itu syirik dan merupakan perantara untuk menjadikan seseorang itu keluar daripada agamanya seperti mana yang kami telah jelaskan. Dan kalau sekiranya seseorang itu berpegang dengan apa yang dipegang oleh Imam Yahya, okey, sebahagian daripada imam ulama ataupun sebahagian besar daripada mereka, lakana qauluhum raddan alaihim. Okey, sesungguhnya perkataan-perkataan mereka semuanya telah ada jawapan ke atas mereka seperti mana yang kami telah jelaskan di awal muqaddimah. Okey, kita bukan berhujah dengan individu yang seorang, kita bukan berhujah dengan individu yang ramai. Tak kira waqad sahha an Rasulillah, telah sahih daripada Nabi, kullu amrin laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Segala urusan yang bukan daripada apa arahan kami, perintah kami, urusan agama kami, maka dia adalah tertolak. Tertolak. Okey? Dan meninggikan kubur, bina kubah dan juga masjid di atasnya bukan daripada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, seperti mana yang telah kami jelaskan kepada kamu tentangnya, maka itulah jawapan ke atas orang yang masih nak berpegang dengan fatwa Al-Imam Yahya Ibn Hamzah. Okay. Kemudian dan yang mensyariatkan agama ini kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kitab itu diturunkan, syariat itu diturunkan di dalam kitabnya dan dijelaskan melalui irisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak layak bagi orang yang alim, walau dia mencapai tahap ilmu yang tertinggi, itu tidak layak bagi dia untuk apa? Untuk menjadikan manusia itu mengikutinya dalam keadaan dia menyelisihi Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun salah satu daripada keduanya. Adapun yang sebaliknya yang perlu dilakukan adalah apa? Sekiranya dia telah tersalah, dia telah tersilap dalam ijtihad, dia ada otoriti untuk berijtihad, ya, dia layak dapat pahala. Akan tetapi tidak harus bagi orang lain tetap mengikutinya atas kesalahan tersebut. Okay. Dan telah kami jelaskan juga di awal bahas ini, risalah ini, dan tak perlu kami ulangi hal tersebut. Dan adapun apa yang dihujahkan oleh Imam Yahya, iaitu hujah dia apa? Kerana ramai orang muslimin lakukan hal tersebut dan tidak ada pengingkaran, maka ia merupakan perkataan yang tertolak. Kerana ulama Islam di mana-mana, fi kulli asrin, setiap masa, setiap zaman, setiap ketika meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laknat pelaku sikap seperti ini, yakni membina kubah, membina binaan di atas kubah, meninggikan kubah dan sebagainya. Okey, seterusnya. Wa yuqarriruna syari'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tahrimin ذلك في مدارسهم ومجالسهم ومجالس حفاظهم يرويها الآخر عن الأول والصغير عن الكبير ومتعلم عن العالم من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من أمهات والمسندات والمصنفات، وأوردها المفسرون في تفاسيرهم، وأهل الفقه في كتبهم الفقهية، وأهل الأخبار
والسير وكتب الأخبار والسير. وكيف يقال إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك وهم يروون أدلة النهي عنه واللعن لفاعله خلفا عن سلف في كل عصر. ومع هذا فلم يزل علماء المسلمين فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين رحمه الله وهو الإمام المحيط بمذهب السلف هذه الأمة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن البناء المساجد على قبور. ثم قال وصرح الأصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بهم وأن لا يظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى. Tadi penghujung lah ni. Sikit tinggal lagi semuka setengah buku kitab saya. Tahu lah. Okey. Dia kata lagi di sini. Dia kata sesungguhnya ulama-ulama Islam ini yuqarriruna syariat Rasulullah. Mereka telah takrirkan, yakni terima syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pengharaman perbuatan tersebut, meninggikan kubur, membina kubah di atasnya dan binaan-binaan yang pelbagai dengan konsep-konsep yang telah diceritakan oleh Al-Imam Syaukani tadi. Okey. Pengharamannya pada di tempat-tempat, di sekolah-sekolah mereka, di majlis-majlis hafalan mereka yang diriwayatkan daripada yang akhir daripada yang awal, diriwayatkan oleh yang akhir daripada yang awal, yang kecil daripada yang besar. Yang yang muda daripada yang tua, yang penuntut ilmu daripada yang alim, daripada zaman sahabat Nabi sampai ke hari ini, dan telah dinukilkan oleh golongan-golongan muhaddithin dalam kitab-kitab mereka yang masyhur, yang terdiri daripada kitab-kitab utama dan kitab-kitab musnad, musannaf dan sebagainya, dan juga dinukilkan oleh golongan-golongan mufassirin, golongan-golongan ahli fiqh dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan juga pakar-pakar sejarah dalam kitab-kitab sejarah. Maka bagaimana kamu nak berkata sesungguhnya orang Islam tak ingkari apa yang dilakukan itu? Adakah hanya dengan beralasankan oleh kerana tindakan tersebut tidak diingkari oleh kaum muslimin, maka harus membina binaan di atas kubur? Adakah itu satu tindakan yang rasional? Sedangkan seluruh generasi daripada zaman sahabat Nabi, pakar-pakar hadis, pakar-pakar fiqh, pakar-pakar sejarah telah meriwayatkan dan menukilkan larangan dan pengharaman binaan kubah dan meninggikan tanah perkuburan. Kamu nak tolak semua pandangan mereka semata-mata meraihkan majoriti setempat. Tak boleh terima. Okey? Wa ma'a haza, dan pada masa yang sama juga dia kata dia kata di sini, wahum dan mereka juga meriwayatkan dalil-dalil larangan tentangnya dan juga laknat pada pelakunya, khalafan an salaf, orang yang baru daripada orang yang terdahulu di setiap zaman. Dan pada masa yang sama masih belum berhenti lagi ulama-ulama Islam mengingkari hal tersebut, bahkan sebahagian daripada mereka bertegas dalam mengingkari hal tersebut. Mubalaghah ni maknanya sehingga berlebihan dalam mengingkari hal tersebut. Contohnya macam zaman Muhammad bin Abdul Wahab, dia pergi habis tak kira, dijadikan satu ketetapan, roboh semua.
Pentingnya kubah Masjid Nabawi itu atas makam Nabi, yang tu saya kita cerita. Okey. Sebab yang tu kita kena tahu. Kubah tu zaman bila buat? Saya nak tanya siapa tahu zaman bila buat? Siapa tahu? Zaman bila? Muttaqi. Zaman bila? Zaman bila tuan-tuan sekalian? Zaman Nabi ke? Zaman sahabat Nabi ke? Cukup. Zaman Imam 4 mazhab ke? Tak. Tuan-tuan, tak. Ia tak dibina di zaman-zaman tersebut. Jadi maknanya, adakah kita yakin baginda sallallahu alaihi wasallam redha ataupun bersetuju dengan pembinaan kubah di atas makam baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri? Sedangkan baginda di hari-hari hampir dengan kewafatan baginda, berapa hadis tadi kita baca? Hadis Aisyah cerita dekat dengan kewafatan Nabi, Nabi tak bagi binaan di atas kubah. Nabi cerita laknat Yahudi dengan Nasrani kerana membina kubah di atas makam-makam dan kubur-kubur pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang soleh dari kalangan mereka. Nak kata Nabi pasti tidak redha, wallahu a'lam. Okey, Nabi redha ke tidak, yang tu lagi kita tak tahu. Tapi yang ada dalil dengan kita menunjukkan Nabi tidak redha. Yang dalil yang ada dengan kita pada hari ini. Betul, kalau baca fatwa-fatwa ulama Saudi sendiri. Ulama Saudi sendiri. Tentang baca fatwa ulama Saudi sendiri, mereka sendiri mencadangkan supaya kubah hijau itu dialihkan. Tak apa nak alih pi tak kat belakang ke, tak kat tengah ke, tapi yang penting jangan berada di atas. Di atas makam baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi satu syiar kubah tu daripada bawah tu makam Nabi. Sedangkan dalam semua hadis tadi, tuan-tuan, ini kita amanah ilmu. Hadis apa kita baca tadi? Adakah kata-kata Umar? Adakah kata-kata Imam Syafi'i? Semua datang daripada Nabi. Jadi, adakah semata-mata kerana ini kita abaikan kata-kata Nabi kerana nak menjaga sensitiviti beberapa pihak? Okey, tuan-tuan sudah. Tak apa. Kemudian dia kata sini. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim meriwayatkan daripada gurunya, menceritakan daripada gurunya. Tengok Al-Imam Syaukani cakap. Imam Syaukani ulama Yaman, tokoh besar. Dia kata telah menceritakan sebuah hikayat Al-Imam Ibnul Qayyim daripada gurunya Taqiyuddin, yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa huwa al-imamul muhit bimadhhabi salafi hadhihi al-ummah. Dia imam yang alim, yang menguasai madhab salaf pada umat ini dan selepasnya. Dia puji Ibnu Taimiyah. Dia pada takut ni pasal dia berkata ISIS pun guna pandangan Ibnu Taimiyah. Jawapan dia mudah sebenarnya. ISIS pun guna ayat Quran, buang Quran. Tak, pasal dia kata oleh kerana ISIS guna pendapat Ibnu Taimiyah, maka Ibnu Taimiyah sesat. Maka ISIS guna ayat Quran. Takkan Quran tak betul? Quran betul. Perkataan Ibnu Taimiyah betul. Akan tetapi salah faham ayat Al-Quran, salah faham penjelasan Ibnu Taimiyah, mengambil sekerat-sekerat daripada penjelasan ulama, ambil fatwa-fatwa yang memenuhi hawa nafsu mereka semata-mata. Tak payah banglah Ibnu Taimiyah pun terlibat dalam jihad, memerangi perang Tartar. Memang ketika peperangan Tartar tu banyak ayat-ayat dia, tulisan-tulisan dia tentang jihad. Tapi untuk masa tu dan ketika itu, untuk kesesuaian perang salib dan sebagainya, ada pun yang lain. Tak pun banyak lagi ayat-ayat dia tentang siasat syar'iyah, politik Islam. Ibnu Taimiyah antara yang berpendapat harus sesebuah negara itu diperintah oleh seorang yang bukan Islam dengan syarat yang adil. Walaupun majoriti berbahaskan isu ni tak terima pendapat tersebut, jumhur ulama tak terima. Maknanya dia ni dari sudut keterbukaan dalam siasat syar'iyah, dia tu lebih jauh ke hadapan. Kan jumuk sangat, bukan dia pergi duk kapiak orang tu, bunuh orang tu, tak ada. Tentu anda buat dia, tapi jadi tuhmah dikaitkan. Oleh kerana tu tengok ISIS guna dia punya hujah dia. Benda contoh membunuh musuh dalam peperangan. Okey.
musuh dalam peperangan dengan membakar mereka. Boleh tak boleh? Benda ni khilaf. Benda ni khilaf. Perbahasan Ibnu Hajar Al-Asqalani nukilkan. Penjelasan ulama-ulama mazhab nukilkan penjelasan ini. Yang kita tak setujunya pada hari ini adalah mereka menggambarkan dan menonjolkan kepada manusia di saat Islam sedang difitnah. Mereka nak berbangga apa? Nak bunuh, bunuh. Ha? Takkan nak mengharapkan orang yang mai serang mereka, serang-serang mereka, mereka dapat tangkap, bagi biskut Mary. Tak. Sudah tentu mereka pun nak bunuh musuh-musuh mereka. Betul tak? Itu IS punya pemikiran lah. Mereka kira orang yang serang mereka tak setuju dengan mereka adalah musuh mereka. Tapi masalahnya, mereka guna dalil, mereka guna penjelasan ulama-ulama ahli sunnah untuk membenarkan tindakan dan perbuatan mereka, which is tak sesuai dan tak tepat dengan masa dan ketika yang mereka buat. Betul tak? Mereka orang nak cakap keburukan Islam pada hari ini, orang nak cakap kekejaman Islam. Hang nak tunjulkan dengan penuh, buat video bagi cantik nak buat apa? Tuan-tuan, ini pokok Khawarij ni dia pemikiran dia ekstrim. Dia suka menggambarkan sesuatu yang bersifat keterlampauan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau Nabi pernah buat perjanjian gencatan senjata, adakah bererti Nabi haramkan jihad? Nampak? Dalam situasi sekarang ni sebenarnya apa yang paling sesuai bagi kaum muslimin adalah gencatan senjata. No war. Hentikan perang. Kita tak cukup peralatan. Teknologi semua daripada Barat, daripada Amerika, daripada Israel, daripada Yahudi. Kebergantungan kita kepada teknologi mereka. Lepas tu nak cakap soal perang, nak pergi bawa senjata dan sebagainya. Kita bukan haramkan jihad tak. Tapi untuk masa sekarang, sesuai tak? Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini tak apalah, bukan nak cakap topik tu. Kita dah terkeluar dah, tapi saya nak habis hari ni, tak apalah. Okey. Dia kata Ibnu Taimiyah, dia kata beliau telah menjelaskan kebanyakan wa qasaraha amatul tawaif bin nahi an bina' beliau telah menjelaskan secara jelas secara umumnya golongan-golongan tawaif, kumpulan-kumpulan kumpulan ke atas kumpulan-kumpulan ini, beliau menjelaskan larangan membina binaan di atas membina masjid di atas kubur. Kemudian dia berkata telah menjelaskan isu ini Ibnu Taimiyah dia sendiri jelaskan, telah menjelaskan isu ini juga dengan pendirian yang sama sebelum beliau. Kata beliau, Ashabu Ahmad, pengikut mazhab Hanbali, Malik, Syafi'i, tentang pengharaman hal ini. Sebahagian daripada kelompok ini, mereka mengungkapkan perkataan makruh, yakni dibenci. Tetapi hendaklah kita berpegang, bersangka baik kepada mereka bahawasanya ulama dulu ada dia disebut makruh tapi dia bermaksud haram. Karahah tu di sisi dia, karahah tu karahah yang membawa kepada tahrim, pengharaman. Makruh yang bermaksud haram. Sebab apa? Sebab takkan kita nak boleh kata dengan dalil laknat Allah, ishtadda ghadabullah, Allah sangat-sangat murka marah, jangan sama jadikan kamu seperti Yahudi dengan Nasrani dan sebagainya. Takkan tu makruh? Makruh? Tak. Kalau nak turunkan taraf dia daripada haram kepada makruh, mesti ada nas. Mesti ada nas yang menurunkan taraf dia. Sedangkan hadis-hadis tentang laknat bina-binaan di atas kubur bila? Dekat-dekat Nabi nak wafat. Maknanya ia adalah keputusan terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sagilah di hujung kita cerita kubur kita. Yang ni jangan duk bayang ni cerita umum je. Fanzur kaifa hakat tasriha. Habis tak habis? Amma tabi. Wa ta'ifatun, ada yang makruh dan ada sebahagian dan sepatutnya kita kena mengatakan yang diistilahkan dengan makruh itu adalah haram. Kerana kita bersangka baik dengan mereka. Sebab apa? Mana mungkin ulama-ulama ni menyelisihi sesuatu yang telah mutawatir daripada Nabi SAW, laknat pelakunya dan larangan melakukan perkara tersebut.
والله سمو فانظر. فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف، وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم. ثم بعد ذلك جعل أهل الثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم، وجعل طائفة مصرحة بالكراهة، وحملها عن كراهة التحريم. فكيف يقال إن بناء القباب والمشاهد على قبور لم ينكره أحد؟ ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمناه أنه قال: أولئك قوم إذا مات فيهم عبد الصالح أو رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم لعنهم بهذا السبب. فكيف يسوغ من مسلم أن يستثني أهل الفضل بفضل هذا المحرم الشديد على قبورهم، مع أن أهل الكتاب الذي لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر وخير الخليفة خليقة وخاتم الرسل وصفوة الله من خلقه، ينهى أمته أن يجعلوا قبره مسجدا أو وثنا أو عيدا، وهو القدوة لأمته ولأهل الفضل من القدوة به والتأسي بأفعاله وأقواله الحد الأوفر، وهم أحق الأمة بذلك وأولاهم به. وكيف يكون فعل بعض الأمة وصلاحه مسوغا لفعل هذا منكر على قبره؟ وأصل فضل ومرجعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي فضل ينسب إلى فضله أدنى نسبة أو يكون له أو يكون له بجنبه أقل اعتبار، فإن كان هذا محرما منهيا عنه ملعونا فاعله في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بقبر غيره من أمته؟ وكيف يستقيم أن يكون لفضل مدخل في محليل المحرمات وفعل المنكرات؟ اللهم غفرا. والحمد لله الذي هدانا للحق ووفقنا لاعتباره باتباعه وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله أجمعين. Mana habis saya tak terjemah. Kali cepat. Maka dia kata lihatlah bagaimana penjelasan yang begitu jelas daripada kelompok-kelompok di atas ulama-ulama tadi, dan itu menunjukkan bahawasanya ijma', kesepakatan ahli ilmu, walaupun berbeza kelompok mereka, walaupun berbeza mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, tapi mereka telah bersepakat. Kemudian setelah itu, okey, ahla thalathati madhahib, yakni 3 kelompok mazhab yang jelas secara terang-terangan menyatakan haram, yakni mazhab Ahmad, mazhab Malik dengan mazhab Hanafi. Dan adapun satu kelompok yang lain menyatakan ianya makruh
dan kita kira sebenarnya makruh itu merujuk kepada makruh yang bersifat haram. Kerana mana mungkin untuk kita katakan membina kubah, binaan di atas kubur tidak diingkari oleh seseorang. Maknanya, mana mungkin dia nak kritik balik kata-kata Imam Yahya, perbuatan ini tak diingkari oleh orang dengan statement imam-imam madhab di atas. Minta maaf dia tak sebut sini Imam Abu Hanifah, minta maaf. Saya ni betul balik, dia sebut Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Dia kata ada yang menyebut haram mutlak, ada yang menyebut makruh, tapi kita kira makruh tu bermaksud haram. Maka mana mungkin dakwaan Imam Yahya itu benar, bahawasanya tidak ada orang Islam mengingkari perbuatan tersebut. Okey. Kemudian dia kata, lihatlah bagaimana istisna al-fadl pengecualian. Okey, dia kata ni bagaimana sahnya. Maknanya bagaimana sahnya, maknanya sahihnya pengecualian ahlul fadl. Maknanya yang nak ditinggikan kubur ini, nak dibina kubur ini terdiri daripada kalangan orang-orang yang soleh. Apa rasionalnya nak kena kubur depa saja? Kubur orang lain tak boleh ke bina? Tuan-tuan dan puan sekalian, okey? Sebab tu dia kata telah sahih daripada Nabi seperti yang telah kita jelaskan. Mereka itu adalah kaum-kaum yang idza mata fihimul abd as-salih, bila mati orang soleh ataupun lelaki soleh, depa akan bina atas kubur tu masjid. Tapi sekarang ni tuan-tuan tak payah tunggu soleh, tunggu ada duit bina. Dulu dia fokus orang soleh saja. Tapi mungkin orang tengkap-tengkap bab ni, dia kata tak, ni tak jadi, kita bina semua. Kira pukul sama rata, pukal semua sekali kita pakat bina. Siapa ada duit, dia bina lah. Sebab tu Nirvana pun tengok. Dia tadi duduk sembang dengan pakcik belakang tadi. Dia kata bukit, kalau tanam tu bukit tu, atas bukit lagi feng shui dia lagi bagus, lagi mahal tanah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita pun adakah kita nak tiru macam mereka? Dan kemudian kata Al-Imam Syaukani, mereka dilaknat kerana sifat tersebut ataupun sikap tersebut. Dan bagaimana juga harus bagi seorang Muslim mengecualikan golongan-golongan Ahlul Fadl. Ahlul Fadl ni maknanya golongan yang soleh tadi ni, untuk mengharuskan perbuatan yang haram ini di atas kubur-kubur mereka. Boleh terima ke? Orang tu orang yang soleh, dia boleh terima ke apa yang kita buat atas kubur dia ni? Okey. Dan pada masa yang sama, ahli kitab sendiri yang dilaknat oleh Nabi SAW, okey, dan Nabi melarang manusia melakukan apa yang mereka lakukan, iaitu membina masjid. Yang mana mereka pun ahli kitab pun, mereka pun buat binaan masjid di atas kubur orang-orang yang soleh. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya jadi macam mana kita nak kecualikan benda ni? Nak kata hang orang bagus, hang orang tak bagus, hang orang bagus buat, orang ni tak bagus tak buat. Dia kata tak masuk akal dan tak rasional hal yang seperti ini. Okey? Dan kemudian Nabi SAW sendiri Sayyidul Bashar, semulia-mulia ciptaan, Khatamur Rusul, penutup bagi segala nabi. Okey? Dan yang terpilih daripada kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang paling terpilih, nombor satu, melarang umatnya sendiri membina binaan di atas kuburnya, ataupun menjadikan masjid di atas kuburnya, ataupun berhala di atas kuburnya, ataupun menjadikan kubur baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk berpesta, sedangkan dia adalah petunjuk nombor satu untuk umatnya. Okey. Dan sesungguhnya mengikuti Nabi, menjadikan Nabi sebagai petunjuk itu sebenarnya merupakan hal yang lebih utama. At-ta'assi bi af'ali, ikut perbuatan Nabi, ikut perkataan Nabi, itu yang lebih utama untuk umat Muhammad lakukan. Dan lebih perlu diutamakan lebih lagi daripada golongan-golongan yang soleh tadi ni. Wa kaifa yakunu fi'li ba'dil ummah wa salih musawwaqan li ba'd. Okey. Dan bagaimana boleh berlaku perbuatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kita sendiri tak bagi bina atas kubur Nabi, sedangkan
dia pergi bina di atas kubur orang selain daripada Nabi SAW. Okey? Yang ni pun kita dah jelaskan tadi sebenarnya, ni pengulangan conclusion. Dan wa aslul fadli wa marji'uhu, dan asal kebaikan itu dan tempat rujuknya adalah Rasulullah SAW. Adapun mana-mana kebaikan yang disandarkan kepada satu kebaikan, adna nisbatan, au yakunu lahu bi jambihi aqall i'tibar. Okey, fa in kana hadha muharraman manhiyan anhu. Mana-mana kelebihan kebaikan yang disandarkan kepada satu kebaikan itu adna nisbah. Sedangkan benda tu lebih rendah daripada benda yang sebelumnya. Sudah tentu orang awam lebih rendah kedudukannya daripada Nabi. Daripada orang yang mulia, orang yang soleh. Orang yang soleh itu dah tentu lebih rendah kedudukannya daripada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kalau kedudukan mereka lebih rendah daripada Nabi, apa rasionalnya kita nak bina kubah binaan masjid di atas kubur mereka? Sedangkan kita kata kita bina kubur, kita bina binaan atas kubur orang soleh. Okey. Jadi kemudian dia kata di sini seterusnya, dia kata fa in kana hadza muharramun manhiyan, sekiranya benda ni haram, dilaknat perbuatannya pada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana pandangan kamu ia dibina di atas kubur selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kubur Nabi sendiri haram, sudah tentu kubur orang yang paling mulia pun haram, apa tadi kubur orang biasa. Clear cut. Okey. Dan dia kata bagaimana, dia kata yastaqim an yakuna lil fadl madkhalun fi tahlil al muharramat. Dia kata mana mungkin kita nak guna ruang ni atas kesalehan orang tertentu ni, kelumpuan madkhal, satu pintu untuk menghalalkan benda yang haram dan melakukan kemungkaran. Ya, dia orang soleh, dia mati. Okey. Dia redha tak redha, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu dia redha ataupun tak redha. Nabi yang lebih soleh daripada dia tak redha, sudah kita yakin bahawasanya dia orang yang soleh, sudah tentu dia akan ikut Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Kita nak guna kesalehan dia tu, kebaikan yang ada pada dia, kita nak buka pintu untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan buat benda-benda yang mungkar. Allahumma ghufrah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah kami. Okey, walhamdulillahilladzi hadana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kebenaran, dan memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad abdillah wa rasulihi wa ala alihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita tamatkan semua ni, selesai dah kita baca, berkenaan dengan apa yang saya katakan tadi, metod memahami. Ini topik yang sangat penting. Bila kita berhadapan dengan kecelaruan penghujahan, orang hujah pakai nas Quran hadis. Kau ni pun pakai, dia kata madat, ada nas. Pakai nas hadis mana? Kau ni kata zikir menari apa semua, huyung hayang dan sebagainya, ada Quran dia pakai, ada hadis dia pakai. Kita senang je sebenarnya disiplin dalam memberikan tafsiran Quran dan hadis. Disiplin dia. Tentu ada umat sekalian. Al-Quran ada metod tafsirnya. Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi, Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat Nabi, Quran ditafsirkan dengan ulasan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Okey? Ulasan-ulasan mereka ini mesti bersanad. Dan sanadnya itu mesti sanad yang sahih. Kalau hadis digunakan sebagai hujah, mesti hadis yang sahih. Okey? Dhaif kita tak tepi dah. Setelah kita kenal pasti hadis-hadis yang sahih ni, tuan-tuan dan puan sekalian, okey, bukan sebelum itu lagi, sebelum kita kenal pasti yang sahih ni, kita kena buat jamak dulu. Kena himpun semua riwayat yang berkaitan dengannya. Ini saya bagi kaedah dia. Kaedah which is kaedah ni mungkin kita tak mampu nak buat, tapi saya nak cerita bagaimana cara penyelesaian dia. Sebab tu kita jangan mudah-mudah percaya. Dengar orang tu dia baca Quran, tu dia baca hadis, tu lah. Tak. Nak membentuk sesuatu hukum ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kaedahnya mula-mula sekali kena himpun nas. Himpun semua nas. Ada ayat berkaitan, hadis berkaitan dan sebagainya. Lepas himpun semua nas, Quran tak apa, satu. Hadis, apa yang kita nak kena buat? Nak kena semak sahih. Yang mana sahih, yang mana sahih, yang mana dhaif, yang mana dhaif. Lepas tinggal yang dhaif, buang semua yang dhaif.
Okay, yang palsu buang yang dhaif, 3 yang sahih. Tinggal ayat Quran yang ada. Kemudian apa kita nak buat? Menafsirkan keduanya mengikut prinsip-prinsip disiplin ilmu. Quran kaedah tafsirnya ada. Hadis kaedah penjelasannya ada. Kaedah usul boleh terpakai untuk kedua-duanya sekali. Ilmu usul fiqh terpakai untuk kedua-duanya sekali. Dengan disiplin itu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada pertembungan lagi, kita kaedah bagaimana kita nak himpunkan kedua-duanya. Untuk mengelakkan sebarang pertembungan. Untuk mengelakkan sikap meninggalkan satu hadis untuk beramal dengan hadis yang lain. Sedangkan dua-duanya sahih. Contoh dulu, saya pernah cerita dulu kan. Hadis tentang hadis Ibnu Umar yang dia panjat rumah Nabi, terlihat Nabi SAW menunaikan hajat dalam keadaan membelakangi kiblat. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, bila menunaikan hajat jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Tapi tiba-tiba Nabi sendiri pergi belakangi kiblat. Dua-dua hadis itu sahih. Satu seingat saya hadis Abu Ayyub Al-Ansari, satu lagi hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi takkan kita nak ambil satu ni nak buang ni, tak boleh. Kaedah untuk satukan kedua-dua nas ini. Antara kaedah yang ulama kata yang tu khusus untuk Nabi, antaranya lah. Walaupun itu agak kurang tepat. Ada juga yang berkata bahawasanya itu kalau dalam bangunan ada kelonggaran. Luar bangunan tak boleh. Ketiga, mungkin ketika itu Nabi SAW lakukan secara tidak sengaja. Atas sifat-sifat kemanusiaan. Sebab apa? Sebab hadis qauli, hadis perkataan lebih kuat hujahnya daripada hadis perbuatan. Jadi benda-benda yang seperti ini kaedah dia tak mau nak tolak, dia tak boleh nak tinggal satu nas pun. Sedangkan kaedah-kaedah sebahagian daripada mereka berujar untuk mengharuskan ni di atas kubur dan sebagainya, mereka ambil nas-nas yang sebenarnya penjelasannya masih luas. Kadang-kadang hadisnya tu dhaif, ada hadis yang sahih pun ada, tapi penjelasan hadis tu bagaimana dijelaskan? Takkan ayat Quran bila kata mengingati Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri dan juga duduk bermaksud cara hampa tu. Okay, tak apa, kita kata macam ni. Kalau kita katakan dia zikir tu, satu macam ni kan. Dia angguk-angguk tu kan. Okay. Dia tu hak lompat tu. Hak lompat macam mana? Tuan-tuan dan puan nak dia lompat. Lepas tu yang macam-macam. Lepas tu yang mana yang apa? Hak terketak tu. Hak macam kena blok elektrik. Kan dia pegang-pegang untuk guru dia jadi current. Hantu nak kira lagu mana? Kalau dia kata, contoh saya bagi kita berhujah. Kalau sekiranya dia kata, yang tu sesat. Kami mengenai ni, lagu ni tak ada masalah, lagu ni qiyaman wa qu'udan. Dia boleh jawab tak? Qiyam qu'ud ni kita bangun ada dia ketak-ketak tu dia jatuh tidur lagi bangkit balik. Kita membuka ruang yang begitu luas untuk orang membuat pelbagai tafsiran. Saat lagi orang kata bukan lompat lagu tu, dia kena lompat kau ni. Lompat kau ni. Jadi itu kacau. Kali kau ni kata tak, kita kena pelit. Ada yang pelit pada. 2-3 kali pelit. Ada yang buat tu bagaimana pula yang dekat yang di sebelah Iraq, di sebelah Iran, di sebelah Syria ada perkampungan-perkampungan tertentu yang depa jenis taruh rambut panjang. Hak berzikir hayung kepala. Mana tengok? Rambut panjang semua dikir hayung kepala. Tu lagu mana? Tu dia pun nak berhujah juga, dia nak kata perbuatan dia betul juga. Dia nak pakai nas Quran juga, dia nak pakai nas hadis juga. Sebab tu sebenarnya kita kena kembali balik kepada disiplin dalam memberikan tafsiran dan pemahaman. Sebab tu kalau nak faham benda ni, nak kena faham, nak rujuk pada siapa? Sahabat Nabi. Metod faham sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Macam kes yang ni kata yang petak kubur kan. Itu yang kubur tu masuk sikit. Adakah yang ni Syaukani? Ijtihad Syaukani. Ijtihad Syaukani bila kubur tu contoh, pandangan Imam Syaukani bila kubur tu berada di tengah, kemudian di tepi dia tu ada bumbung, ada masjid, itu dikira binaan di atas kubur. Itu pandangan Al-Imam Syaukani. Tuan-tuan dan puan sekalian. Namun kita ialah kita berhadapan dengan masjid-masjid yang ada kubur dikeliling.
Ada depan, ada tepi, ada kiri, ada kanan. Memang dinasihatkan oleh ahli ilmu, elakkan daripada solat di masjid-masjid yang seperti itu. Namun, sebahagian daripada pendapat ahli ilmu menyatakan bahawasanya sekiranya dia ada jidar, yakni dinding yang memisahkan antara kubur tersebut dengan kita, dinding yang jelas, yang mengasingkan antara bangunan kubur dengan bangunan kita, maka itu tidak menjadi masalah kita solat di masjid tersebut. Dan itu seingat saya, kalau ni boleh disemak semula, itu penjelasan Al-Imam Syaukani juga dalam Nailul Autar, syarah hadis Muntaqal Akhbar. Seingat saya, itu statement Al-Imam Syaukani juga. Yang mana kalau ada dinding, itu diharuskan. Tapi dia, dalam perbahasan ni, dia nak fokus, sebenarnya dia nak berdiskusi dengan golongan-golongan di Yaman. Dalam situasi mereka menghidupkan pengimarahan kubur. Jadi dia bagi satu solusi agak tegas, saya kira memang tegas. Dia punya statement ni tegas. Tapi sebenarnya tidak berurusan dalam hal-hal isu berkaitan dengan agama ni, kita kena ada ketegasan. Khususnya dalam isu-isu yang boleh membawa dan mendorong manusia kepada syirik. Dan balik pada isu faham tadi ni, sahabat-sahabat sekalian, yang ni dia memang complicated, dia perlu kepada belajar. Dia tak boleh kata 2 hari kita nak faham, tak boleh. Dia kena belajar. Dan kita mengambil sikap amanah. Amanah apa dia? Tak tahu jangan bercakap. Tak tahu, kalau nak tahu, bertanya. Nak bercakap juga, sila bertanya dulu. Sila buat semakan, sila buat analisa. Okey, itu satu. Keduanya, guru. Kita kena kenal pasti. Walaupun kita perjelaskan di awal tadi, dalil bukan duduk pada seseorang, individu. Dalil itu berada pada sesiapa sahaja. Memang memang tepat. Hatta kebenaran itu pada syaitan pun ada kebenaran. Itu Nabi sendiri sebut. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia bercakap benar sedangkan dia pendusta. Nabi cakap, Nabi iktiraf pengakuan syaitan ketika itu bercakap benar walaupun dia pendusta. Tapi adakah Nabi menyeru manusia, jom besok kita talaqi dengan syaitan? Nabi tidak pernah menyeru dengan seruan tersebut. Guru tetap kita kena pilih dan lakukan tapisan supaya ilmu yang sampai kepada kita ada disiplin-disiplinnya. Buku kita nak beli, nak baca pun biar kita kenal penulis dan pengarangnya. Supaya kita biasakan diri kita dengan disiplin ilmu yang disampaikan oleh pengarang tersebut. Sebab tu bila kita cakap soal keterbukaan pada hari ini, jangan, tak boleh. Maknanya salah kalau kita ajak orang, pi beli apa-apa buku saja, baca. Boleh. Melainkan dia telah sampai ke satu tahap boleh membuat penganalisaan, membezakan antara al-haq dengan yang batil. Boleh buat beza, oh ini maksud ni, ini maksud ni. Tak apa, itu tak apa, baca buku apa pun. Tapi kalau sekiranya dia sendiri tak tahu nak beza al-haq dengan yang batil, pergi bagi dah buku Syiah, baca sikit Usul Kafi, pokok saya saja cok syok. Minggu depan Syiah. Jadi itu saya kira realiti yang berlaku. Jadi itu mungkin kita boleh stres dalam siri yang akan datang. InsyaAllah saya akan fikirkan kitab yang sesuai untuk kita talaqi selepas ini. Selepas ini mungkin saya akan pilih. Tak tahulah, saya terfikir untuk nak baca Riyadhus Salihin. Bukan kita nak baca semua, tapi kita ambil, kita kupas kitab tu, supaya kita tahu apa itu Riyadhus Salihin. Sebab itu antara kitab yang sangat indah untuk dibaca. Untuk dijadikan bacaan hadis, baca kat isteri, kat anak-anak sebelum tidur. Baca hadiah di Riyadhus Salihin. Sangat berkesan. Ini reading apa tu? Apa dia ulang cerita tu, budak tu sampai ini duk cerita tu. Baca Riyadhus Salihin sangat berkesan. Hadis-hadis dia. Jadi kalau setidak-tidaknya kalau kita boleh baca, kita dapat perkenalan tentang Imam Nawawi sikit, lepas tu kita buat perkenalkan topik-topik dalam Riyadhus Salihin. Lepas tu kita pilih setiap topik itu kan satu hadis. Setiap tajuk yang besar satu hadis. So kita dapat baca seolah-olah kita baca semua kitab dan kita tahu apa itu dalam Riyadhus Salihin dan apa keindahannya. Nak baca apa habis kita tak sempat lah. Bulan sekali kelas. Mereka satu kelas satu hadis. Tengoklah Tok Guru Tuan Morgan macam ni. Jadi saya kira tak ada apa dah kot. Ada apa lagi? 1-2 soalan lagi. Sila. Ada soalan? Saya ambil beberapa saja, kita pun dah lewat dah. Cukup. Bismillah. Okey. Ini cerita apakah ciri-ciri mujtahid. Tuan-tuan dan puan sekalian, apakah ciri-ciri mujtahid? Ciri-ciri mujtahidnya kalau ikut Al-Imam Al-Ghazali, kalau ikut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masya-Allah. Ciri-ciri dia banyak macam seolah-olah mustahil ada mujtahid pada hari ini.
Nak kena ingat Al-Quran, nak kena ingat berapa ribu hadis Nabi SAW, faham Quran dengan sebenar-benar kefahaman, kemudian nak kena faham ilmu bahasa Arab, kesusasteraan Arab, nak kena kuasai ilmu usul hadis, asas-asas ilmu alat tu semua dia kena ada. Kalau ikut kriteria yang Imam Al-Ghazali gariskan, penjelasannya dalam Al-Mustaswa dan kitab-kitab selainnya, tuan-tuan dan puan sekalian, payah nak cari mujtahid kalau dalam konteks negara kita. Payah nak cari mujtahid. Jadi sebab itu, kalau kita tengok pada hari ini, sebahagian daripada ahli ilmu, contohnya Syekh Muhammad Bazmul, dia bahagikan manusia ni kepada 3 peringkat. Satu, dia panggil muqallid, yakni yang ikut saja bertaklid. Kedua, mujtahid, yang mampu untuk berijtihad, yang ada otoriti berijtihad. Kalau tanya kriteria, ya, sudah tentu dia perlu menguasai nas-nas Al-Quran. Ada yang meletakkan syarat hafal, tapi ada kata yang mampu memahaminya, mampu mengetahuinya. Okey, dia syarat dia antara utama kena hafal lah. Okey, dan mampu untuk istinbat dengan nas Quran dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmu alat tadi ni. Ilmu usulul fiqh, qawaid fiqhiyah dan sebagainya, dia boleh guna pakai benda tu. Dia boleh guna ilmu tersebut untuk nak istinbat dan keluarkan hukum. Ilmu hadis nak bezakan sahih dan saqim, sahih dengan tak sahih. Semua tu kena ada. Okey. Itu kriteria-kriteria yang saya kira ketat. Okey. Dan yang ketiga, golongan dia panggil muttabi'. Yang ni penting ni. Kata Syekh Muhammad Umar Bazmul. Apa itu muttabi'? Muttabi' ini mereka yang ikut sesuatu berasaskan bukti. Dia bukan muqallid tadi ni. Muqallid tadi ni, dia hanya ikut je apa. Ustaz apa hukum dia Ustaz? Haram. Haram. Ustaz apa hukum dia Ustaz? Halal. Tak halal. Tapi muttabi' ni, Ustaz apa hukum ni haram? Sebab apa haram Ustaz? Nabi SAW sebut macam ni sekian. Dia ikut berasaskan dalil yang diberikan kepadanya. Setiap kali dia belajar, akan ada perubahan dalam dirinya. Setiap kali dia dapat ilmu, akan ada perkembangan dari sudut amal perbuatannya. Itu muttabi'. Dia ikut sesuatu berasaskan kajian, ikut sesuatu berasaskan bukti. Jadi bagi pandangan saya, kita ni semua ni muttabi'. Kita ikut kerana kita ada nas, kita ada keyakinan, bukan keyakinan pada ustaz, keyakinan pada hujah nas, dalil yang dikemukakan. Itu muttabi'. Sebab tu kita kena keluar daripada kepompong muqallid. Sebenarnya bukan salah sebahagian daripada masyarakat kita. Saya minta maaf. Saya ni taklid orang awam. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya muqallid ini satu kata-kata yang merujuk kepada penghinaan kepada seseorang. Muqallid ni. Pasal nak hina lah. Apa pasal ustaz nak hina orang awam? Tak. Cabaran bagi seseorang itu untuk mempertingkatkan ilmunya. Mana boleh dia terus berada dalam keadaan tanpa ilmu dan terus memberikan alasan sepanjang hayat kehidupannya, aku taklid, aku orang awam. Sedangkan menuntut ilmu wajib. Sedangkan beramal itu wajib. Nak beramal macam mana kalau tanpa ilmu? Sebab tu nas Quran cerca jahil. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tak sama dengan orang tahu dengan orang tak tahu. Dicela sifat-sifat orang jahil. Ulama-ulama dulu sebut apa? La yuqallid illa a'ma wa ghabi. Tidaklah seseorang itu bertaklid melainkan dia ini a'ma, buta, dan juga ghabi, bodoh. Pasti boleh disebut bukan dia nak hina, tak. Cabaran bagi kita mempertingkatkan, memperbaiki, menambahkan ilmu kita. Sebab tak boleh bagi alasan untuk tidak menuntut ilmu. Semua wajib tuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu satu kefarduan bagi setiap individu muslim. Sebab dia nak beramal dengan ilmu dia. Okey. Apakah hukum bercakap tentang masa depan seperti mempunyai anak dengan girlfriend kita? Adakah ini dikira mengingati Allah kerana perkahwinan dianggap ibadah dalam Islam? Apa? Kahwin ni saya cakap kat sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan puan sekalian, kahwin ni dia dah memang dua perkara asasnya disebut. Aghadda lil basar wa ahsana lil farj. Nak jaga mata pandangan kita, dan yang kedua nak jaga nafsu kita. Sebab tu kahwin.
Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab dia dengan perkahwinan mampu kita jaga mata kita, dan dengan perkahwinan mampu kita jaga hawa nafsu kita. Sebab kita ada tempat untuk kita berkongsi hawa nafsu kita dengan isteri kita secara halal dan dibenarkan di dalam Islam. Batu kalau orang kata kahwin ni, memang kahwin matlamat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi antara poin utama dalam berkahwin setelah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak merealisasikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa yang sama minta maaf saya sebut terang, kahwin juga adalah untuk seks. Salah kalau orang kata, apa ni, apa cakap meraput. Tak, itu Nabi sebut di dalam hadis. Nabi sebut di dalam hadis. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi, cumanya duduk berayan dengan girlfriend ni nak buat benda tambah. Apatah lagi berbicara soal-soal isu yang seperti ini. Mana boleh kita bercakap soal isu yang seperti ini? Tuan-tuan dan perempuan sekalian, iyalah, sekarang ni dia tak macam dulu. Dulu khitbah ada nilai. Khitbah ni pertunangan tu ada nilai. Sekarang ni pertunangan tak ada nilai. Maksud saya tak ada nilai, jangan salah faham. Maksud saya tak ada nilai sebab apa? Sebab tunang, objektif bertunang asalnya untuk memperkenalkan antara bakal suami dan bakal isteri. Untuk memperkenalkan antara keluarga bakal suami dan keluarga bakal isteri. Lah ni pi Minang kenal semua luar dalam lah. Minta maaf lah. Minta maaf, taklah luar dalam. Tapi maksudnya kenal dah luar tu, duk keluar minum sekali, duk pergi mana kata cerok sekali. Kenal semua dah, mak mentua, pak mentua. Belanja pak mentua, makan, keluar pergi cuti luar negara sekali habis semua. Lah ni nilai pertunangan tu sebenarnya dah tak ada, hanya adat saja. Bertunang dalam Islam dulu satu kemuliaan yang besar. Sebab apa? Sebab bila dia minat pada seorang perempuan, dia tak kenal lagi tu, dia baru tengok dia pergi merisik tu. Merisik tu Nabi kata, okey hampir Minang cepat. Saya ikut orang lencuk. Masa dalam tempoh Minang tu, lagi dia buat risikan lagi rapat. Cek, pergi tengok dalam keadaan yang bersahaja. Sebab tu dalam hadis diriwayatkan, ada sahabat Nabi panjat pokok kurma, tengok daripada jauh apa semua. Fara'aitu minha ma, aku tengok daripada sesuatu yang menyebabkan aku nak kahwin dengan dia. Apa ada tengok? Kita tak tahu. Tak disebut secara jelas di dalam hadis Nabi SAW. Tapi diterjemahkan oleh para ahli ilmu, dia melihat wanita tersebut dalam keadaan bersahaja. Bersahaja ni maksudnya, dia tak kontrol. Jadi kita pergi hari ni abang nak pergi ni. Hari ni nak pergi masuk Minang ni. Dia pakai make up elok. Hari ni nak pergi ni. Tu dia punya buat bancuh teh. Teh pergi beli, teh tarik kedai Langlia. Sedap sikit. Menantu ni bancuh ni. Ada kau pergi beli. Susu berkilo. Jadi pergi jalan pun semua kontrol. Kontrol tak original. Jadi sahabat Nabi tadi ni dia tengok sesuatu perempuan tu bersahaja, mungkin dalam keadaan bersahaja, bercakap pun dia nampak sesuai, memenuhi cita rasa dia. Itu dulu. Tapi sekarang ni tak tahu, Allahu alam. Saya tak kata ramai, saya tak kata semua. Mungkin sebahagian daripadanya dia pada sebenarnya dah kenal banyak dah dengan WhatsApp-nya, dengan WeChat-nya, dengan hak jenis ni. Hak jenis saya heran. Goncang telefon mesti apa? Dia goncang telefon. Lepas tu lepas tu syok sendiri ya, kata penin buat ni kata. Jadi itulah penyakit-penyakit dah, wallahu a'lam. Pendapat Ustaz tentang fiqh apa ni? Iftiradi. Fiqh apa ni? Tak nampak ni. Yang perbincangan hukum hakamnya di luar fitrah kejadian manusia. Contohnya dalam kitab Furu' Masail dibincangkan persoalan hukum yang tidak munasabah, seperti manusia bertukar menjadi haiwan. Yang cerita ni. Fiqh apa ni? Iftiradi. Okey. Dia macam ni, tuan-tuan. Bukan sahabat-sahabat sekalian. Dia dalam perbincangan fiqh ni, okey. Dia ada satu perbahasan yang disebut sebagai Umar di antara yang awal mengeluarkan statement ini. Iaitu berkenaan dengan takalluf. Benda yang kita keterlaluan dalam mendalami sesuatu hal yang sebenarnya tak diperlukan untuk kita ketahui tentangnya. Contoh, batal wuduk tak kalau seseorang tu bertukar menjadi haiwan? Dia jadi beruk. Lepas tu dia jadi manusia balik, wuduk dia tadi ada.
Bodoh-bodoh macam ni. Baru-baru ni kan tersebar statement tu dalam saya rasa dalam internet. Saya tak pasti dalam kitab mana. Ana tak pasti, tapi tersebar soal-soal jawab tersebut. Okey. Manusia bertukar menjadi haiwan, kemudian dia jadi manusia balik, wuduk dia yang ambil masa dia manusia tu batal ke tak? Tu saya buat komen dalam Twitter, saya senang je saya buat komen. Ni tengok cerita Twilight banyak kan. Cerita tukar dari serigala. Jadi ini masalah ada problem pemikiran ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ni mutakalluf. Kata Umar Al-Khattab, nuhina anit takalluf, kita dilarang daripada keterlaluan dalam berbincang soal-soal yang tak berlaku dalam agama. Macam orang pernah tanya saya dulu lama lah. Ustaz, kita kalau nak solat, dia kata apa hukum Ustaz solat ke atas matahari? Ni dia tak masuk akal. Masa tu orang duk bincang pasal Syekh Muzaffar naik ke bulan lah apa semua kan. Apa hukum ni? Macam mana apa hukum ni Ustaz? Nak menghadap kiblat ke mana apa semua. Saya kata ni naik atas dulu tu hang call aku. Ya apa naik atas lu call? Boleh call saya jawab. Kita benda yang tak perlu. Contoh lagi ada benda kaitan dengan makan minum harian. Orang tanya dulu pasal apa hukum kita nak makan singa laut, anjing laut apa semua. Saya kata loh, kalau macam di Penang ni ikan bawal banyak, siakak banyak. Yang kita pergi duk sibuk cari anjing laut tu ikut mana. Tapi tak apalah benda tu ada di sekeliling kita, ada kan. Tapi saya tak tahulah kalau orang duk jumpa kata corok ni, benda tak duk perairan kita ni tak ada anjing laut tu. Ada perairan kita. Itulah tak tahulah kalau dia pergi mendaki gunung mana-mana kau berselisih jumpa teringin. Masa tu telefon tanya aku bagi tahu. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana kubur Nabi SAW? Yang ni kubur Nabi saya dah katakan tadi, penjelasan ahli ilmu tentangnya jelas. Cadangan supaya dirobohkan. Dia sensitif. Sangat sensitif. Tapi itu adalah statement ulama-ulama Saudi. Hatta Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang mengajak dalam Masjid Nabi sendiri. Yang mengajak dalam Masjid Nabi tunjuk cadangan untuk supaya mencadangkan supaya kubah itu dialihkan. Alihkan tak apa, alihkan lah. Daripada makam Nabi. Jangan dia jadi syiar. Dia jadi syiar yang menunjukkan bawah tu makam Nabi SAW. Sedangkan hadis-hadis tadi kita baca, kita kena bersikap adil dengan apa yang Nabi telah jelaskan kepada kita. Tanpa perlu takwil, kusono-kono, nak jaga sejarah tak sejarah. Come on lah. Macam-macam boleh buat lah. Saudi dia boleh buat semua. Dia boleh alihkan berapa puluh juta, ratus juta pun dia boleh keluar duit lah untuk buat. Apa dia nak buat pun dia boleh buat lah. Tak payah cakap soal duit dengan Saudi ya. Wallahu'alam. Last sekali sini, benarkah bermimpi minum susu kucing petanda akan diserang penyakit? Saya tak tahu. Minta maaf, saya bukan Ibnu Sirin. Nak jawab mimpi ni saya tak pandai berkenaan dengan takbir mimpi. Wallahu a'lam. Dia yang penting prinsip kita tahu. Mimpi ni pertama sekali dia satu mainan syaitan. Itu disebut oleh Nabi SAW. Namun tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila kita mimpi yang buruk, Nabi telah mengajar kita. Bangun, kita ludah di sebelah, seolah-olah meludah di sebelah kiri 3 kali dengan diawali dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup. Jangan udah tu ya. Seolah-olah meludah, mengamuk bini kita. Ambil ludah aku. Seolah-olah meludah di sebelah kiri 3 kali, selesai. Itu yang Nabi SAW. Dan mimpi ni dia bukan satu perkongsian. Mimpi buruk pergi cerita ke orang apa semua. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, jawapan yang diberikan itu mungkin jadi satu doa untuk kita. Contoh kalau orang nak cerita, aku ni mimpi patah gigi semalam. Siap dah. Adik-beradik dekat gigi mana? Dia ada bagi tafsiran tu. Kalau gigi belah atas biasanya buat penakan. Gigi belah bawah ni tok penakan. Gigi belah depan sikit adik ipar. Jadi dia la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya dia jadi sebagai satu doa. Mimpi yang buruk jangan dikongsikan dan jangan diceritakan kepada orang lain. Mimpi lagi isu mimpi jumpa Nabi. Yang ni ramailah mengaku. Mimpi jumpa Nabi bukan dalil untuk membawa syariat baru. Salah.
Siapa bagi tahu kata aku mimpi jumpa Nabi, Nabi ajak sekian-sekian yang tak ada dalam syariat hari ini, maka itu wajib ditolak 100%. Syariat dah sempurna. Melainkan apa yang Nabi cakap kepada dia hari ini benar-benar apa yang dinyatakan dalam Al-Quran dan dinyatakan di dalam As-Sunnah. Memang ada, tak apa kita teruskan. Dan Nabi sendiri memang setan tak mampu menyerupai Nabi dalam dua perkara. Satu, tubuh badan Nabi SAW, wajah Nabi sebagainya. Kedua, akhlak sikap Nabi dan ungkapan-ungkapan Nabi. Setan tak mampu menyerupai. Jadi kalau orang main abang kata aku mimpi jumpa Nabi SAW macam mana, kena describe betul-betul seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang menceritakan bentuk tubuh rupa paras Nabi. Kalau mau cerita tu dia Nabi gemuk, tetap betul. Tu dia Nabi SAW putih yang amat putih. Sawo matang lagi. Tak. Sawo matang tak betul dah. Nabi putih ke merahan. Nabi SAW ada kata putih, janggut putih, rambut putih. Yang tu mengarut. Janggut Nabi SAW di hari Nabi SAW wafat hanya boleh dibilang. Hanya beberapa helai daripada janggut Nabi SAW berwarna putih. Yang lain masih kekal hitam. Dan banyak lagi cara berpakaian dan sebagainya. Gila Nabi pakai seluar jino macam aku. Yang tu dah mengarut. Nabi tak pakai benda-benda macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi contoh supaya kita faham. Nabi pakai baju Pakistan, mai pakai kurta, mai jumpa aku. Yang ni semua cerita-cerita yang tak betul. Cakap Melayu. Mai cakap Melayu pula. Faham tak oi? Cakap Penang pula tu. Mai cakap dengan mamu Yang tu dah tu mengarut tu. Jadi saya kira cukuplah setakat tu tuan-tuan dan puan sekalian. Perbincangan kita, kajian kita, insya-Allah kita akan tentukan semula tarikh dan masa yang akan datang pada bulan hadapan, insya-Allah. Terlebih terkurang terkasak masa saya mohon maaf. Kita bertemu lagi, kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.